Kumpulan kami telah memilih filem Di Bawah Lindungan Kaabah untuk dijadikan bedah filem. Jadi mari kita saksikan sudutan filem Di Bawah Lindungan Kaabah ini. Jom kita saksikan. Maafkan Hamid, Ma. Hamid minta diri. Apapun yang akan terjadi, Hamid, ingatlah bahwa ketika kau tak punya siapa-siapa selain Allah, Allah itu lebih dari cukup. Minang ada pemakannya, ada baris. Pastinya kerja apa? Oh, mandi. Karaman ada. Sejauh-jauh mata memandang, sedalam-dalam hati merasakan, hanya setitik debu yang tertuang dalam syair pujian. Lepas hati memandang lautmu, terheran diri pada langitmu. Berjuta kata tak cukup untuk melukis indahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zati Hanani binti Suri, nombor metrik I2004711. Okey, kumpulan kami telah memilih filem Di Bawah Lindungan Kaabah untuk dijadikan sebagai bedah filem. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai latar belakang filem Di Bawah Lindungan Kaabah. Okey, filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni dia diambil daripada novel karya Buya Hamka. Dan daripada novel karya Buya Hamka tu diadaptasikan menjadi sebuah filem, iaitu filem Di Bawah Lindungan Kaabah. Saya menyarankan kepada mereka yang hanya menonton filem ni untuk baca dia punya novel, sebab kalau kita baca dia punya novel, mungkin kita akan lebih memahami dia punya jalan cerita tu. Kita akan tahulah apa jadi macam apa jadi lepas tu apa jadi kan. Seperti yang kita tahu, karya Buya Hamka ni dia memang takkan lari dari nilai adat. Dan apa yang kita boleh tengok dalam novel ni, bagi mereka adat ni dia merupakan jati diri dalam sesebuah bangsa. Jadi mereka memang kena akulah dengan adat dan agama pada waktu tu. Okay, dalam filem ni juga dia akan bawa kita macam dalam kita boleh tengok kota Mekah pada zaman dulu-dulu. Zaman sekarang dan dulu-dulu, kota Mekah pada zaman sekarang dan dulu-dulu kan berbeza. Dalam cerita tu kita boleh tengok dia punya kota Mekah pada zaman dulu-dulu. Lepas tu dia punya penghasilan filem Indonesia ni dia dikatakan sangat mahal. Penghasilan dia sangat mahal. Lepas tu dia punya jalan cerita pun macam menjalani masa yang agak lama lah untuk dalam menyiapkan dia punya pengembaraan tu. Okay, seperti yang kita tahu, untuk pergi ke Mekah pada zaman dulu-dulu ni susah, sebab nak kena naik kapal. Lepas tu dia punya nak sampai ke Mekah tu pun berbulan-bulan. Kita pada zaman sekarang ni mudah je untuk pergi Mekah, tapi cuma kena ada duit lah. Okey, dalam filem ni kita dapat tengok dia punya tempat penggembaraan dia, iaitu di Kampung Padang dengan struktur Minangkabau, Kota Mekah pada zaman 20-an. Okey, untuk lebih mendalami cerita Di Bawah Lindungan Kaabah ni, kita akan tengoklah sama-sama tengok filem ni kan, baru kita macam tahu cerita dia macam mana, dia punya jalan cerita dia. Itulah sedikit sebanyak latar belakang yang dapat saya kongsikan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin. Kumpulan kami telah memilih filem Di Bawah Lindungan Kaabah untuk dijadikan media filem. Filem ini diadaptasi daripada novel tajuk yang sama iaitu Di Bawah Lindungan Kaabah karya daripada Buya Hamka. Saya akan menceritakan sinopsis filem ini. Okey, cerita dia mengisahkan perjuangan cinta di antara Hamid dan juga Zainab iaitu hero dan heroin dalam filem ini. Kedua mereka ini daripada latar belakang yang berbeza. Hamid ni daripada keluarga yang miskin dan hanya diasuh oleh ibunya sahaja, sedangkan Zainab ni daripada keluarga yang orang yang kaya. Mereka ni selalu bertemu kerana ibu Hamid ni bekerja di rumah keluarga Zainab. Sayangnya mereka ni saling mencintai tetapi mereka tak meluahkan perasaan sesama mereka. Sebenarnya ibu Hamid ni dah tahu yang Hamid ni sebenarnya sukakan kepada Zainab. Tapi ibu Hamid ni melarang Hamid untuk mengharapkan lebih daripada Zainab kerana dari perbezaan daripada latar belakang mereka dan juga sebenarnya Zainab ni sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Dan lebih lagi rasa terhutang budi sebabkan ibu Hamid ni rasa terhutang budi dengan keluarga Zainab kerana ayah Zainab lah yang membayari pembiayaan sekolah Hamid untuk Hamid habiskan belajar. Dan Hamid dengan Zainab ni tak putus harapan dengan perjuangan cinta mereka. Bahkan ada suatu hari tu Hamid dituduh oleh masyarakat kampung kerana melakukan perkara yang tidak baik kepada Zainab. Tetapi sedangkan Hamid ni niatnya hanya untuk menyelamatkan Zainab daripada lemas. Tapi masyarakat kampung menyalah anggap yang Hamid ni mahu melakukan perkara yang tidak baik kepada Zainab. Jadi itulah sinopsis filem ini, filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni. Jadi kalau korang nak tahu apa kesudahan cerita ni, korang kena tengok filem ni. Sama ada Hamid dan Zainab ni akan bersatu ataupun Zainab ni akan berkahwin dengan orang lain, tak tahu. Saya tak nak cerita lebih-lebih, korang kena tengok filem ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita pergi kepada watak dan perwatakan yang terdapat dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah. Okey, watak yang pertama, Hamid yang dilakonkan oleh Herjunot Ali. Hamid ni dia merupakan seorang pemuda Islam yang tinggal di Sumatera. Hamid ni juga dia seorang yang alim dalam ilmu agama. Hamid ni dia hanya tinggal bersama ibunya sahaja kerana ayahnya telah meninggal dunia. Hamid dan ibunya ni ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan miskin menyebabkan keadaan Hamid dia tidak sama dengan anak seusianya iaitu Zainab. Okay, Hamid ni juga dia mempunyai perasaan cinta kepada Zainab tapi dia tak luah pun perasaan tu, dia simpan dalam hati. Hamid juga dia mempunyai impian untuk menjejakkan kaki ke Mekah dan pada akhiran cerita ni impian Hamid tercapai. Okay, watak yang kedua pula iaitu Zainab yang dilakonkan oleh Laudia Cynthia Bella. Okay, Zainab ni dia merupakan seorang wanita yang cantik dan sangat baik. Zainab juga merupakan anak perempuan daripada Engku Haji Jaafar dan juga Asiah. Engku Haji Jaafar dan Asiah mendidik Zainab untuk menjadi anak yang berbudi pekerti, bukan sahaja daripada perkataan, malah dari segi dengan memberikan teladan. Okay, watak yang ketiga iaitu Rosnah, dilakukan oleh Niken Anjani. Okay, Rosnah ni dia merupakan sahabat baik kepada Zainab, dan dia waktu kan ada Zainab dengan Rosnah, mereka berdua ni nak pergi tengok Hamid berbahas, nak buat debat. Lepas tu waktu dalam perjalanan daripada naik basikal untuk pergi tengok debat Hamid, Zainab dia tiba-tiba jatuh dalam sungai. Rosnah ni lah yang pergi kat kampung, pergi jerit minta tolong untuk selamatkan Zainab. Okay, watak yang ketiga, watak yang akhir sekali yang keempat iaitu Saleh yang dilakukan oleh Tara Budiman. Saleh ni dia merupakan sahabat karib kepada Hamid. Okay, Saleh ni juga yang dia sentiasa bersama Hamid. Kan ada yang waktu Hamid diusir oleh orang kampung tu sebab dia selamatkan Zainab. Lepas tu orang kampung ni halau dia sebab tak mau timbul fitnah kepada Hamid.
Lepas tu Saleh ni je yang bersama dengan Hamid, sebab dia tahu Hamid ni dia nak selamatkan Zainab. Memang niat dia nak selamatkan Zainab, tak ada niat lain pun. Okey, sekian, itu saja watak dan perwatakan yang dapat saya kongsikan kepada semua. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Izzah Inani binti Abdullah Alim dan nombor matrik saya ialah I20204692. Okey, di sini saya akan memberitahu tentang nilai-nilai kebaikan yang terdapat di dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ini. Okey, di dalam filem ini dia terdapat banyak nilai-nilai murni atau nilai-nilai kebaikan yang kita boleh ambil untuk jadikan pengajaran. Jadi antaranya nilai kepentingan adat, nilai kepentingan agama, nilai kasih sayang, nilai simpati dan sebagainya lah. Okey, jadi saya ambil 4 sahaja nilai. Yang pertama ialah nilai kepentingan adat. Okey, nilai kepentingan adat ini sangat penting kerana masyarakat pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua, mereka ni sangat mementingkan adat dan budaya yang memang menjadi kewajipan lah bagi mereka pada masa itu. Mereka ni memandang bahawa adat adalah satu warisan dan sesuatu yang perlu dituruti oleh semua masyarakat pada waktu itu. Tetapi karya Buya Hamka ni dia memang takkan larilah daripada adat. Seperti yang kita boleh lihat dalam filem ni lah, bagi mereka adat ni juga merupakan jati diri sesebuah bangsa. Okey, jadi ada beberapa adat yang terdapat di dalam filem ini. Salah satunya ialah adat dalam perhubungan sosial di antara lelaki dan perempuan. Kerana bagi masyarakat pada zaman itu, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan sangatlah terbatas, terutamanya apabila lelaki dan perempuan itu asalnya mereka berasal daripada golongan orang-orang yang berada, golongan orang-orang kaya saja. Contohnya di dalam filem ini kita dapat lihatlah bahawa Zainab dan Hamid ini mereka membataskan perjumpaan atau pergaulan di antara mereka apabila mereka berada di rumah. Sedangkan Hamid ini adalah merupakan anak angkat kepada Haji Jaafar atau Engku Jaafar, iaitu ayah kepada Zainab. Nilai yang kedua ialah nilai kepentingan agama. Nilai kepentingan agama ni pada masa itu sangatlah dititik beratkan oleh mereka. Sebab kalau kita tengok dalam film ni, latar belakang dia adalah pada zaman Perang Dunia Kedua. Masyarakat Islam ketika itu di Kota Padang pada masa itu sangatlah pentingkan agama, sangat pentingkan agama Islam. Contohnya bagi orang-orang yang berkemampuan, mereka akan berlumba-lumba untuk menunaikan haji, walaupun mereka tahu bahawa pada zaman dahulu kalau kita nak pergi ke Kota Mekah tu sangatlah sukar masa perjalanan dia. Kita kena naik kapal, lepas tu berbulan-bulan lamanya untuk kita sampai di sana. Nilai yang ketiga ialah yang terdapat di dalam novel, di dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ini ialah nilai kasih sayang. Okey, nilai kasih sayang ini juga kita boleh lihat dalam banyak situasi. Contohnya kasih sayang seorang anak kepada ibunya, kasih sayang antara masyarakat, kasih sayang antara suami isteri dan sebagainya. Okey, nilai kasih sayang dalam filem ni dia sangat meluas. Maksudnya mudahlah untuk kita lihat. Contohnya kita boleh lihat melalui watak antara Hamid dan ibunya. Okey, jadi ketika itu ibu Hamid ni dia terlantar sakit, tetapi demi menasihati Hamid dan juga dia tidak mahu anaknya kecewa, ibunya
tu dia beritahu dia beritahu kepada Hamid bahawa dia tahu semua rahsia daripada Hamid, walaupun Hamid ni dia tidak menceritakan tentang perasaan dia kepada ibunya. Namun kita tahu bahawa naluri seorang ibu tu terhadap anak ni tiada batas. Okey, nilai yang terakhir ialah nilai ketabahan hati. Okay, jadi nilai ketabahan hati ni sebagai seorang anak maupun sebagai seorang kawan. Jadi di sini kita beritahulah bahawa tabahnya hati seorang pemuda yang bernama Hamid ni dalam dia melalui hari-harinya dalam kehidupan yang penuh ujian dan juga cabaran. Kerana semenjak Hamid masih kecil lagi, dia sudah kehilangan ayah. Kemudian dituruti pula dengan kehilangan Haji Jaafar, iaitu ayah kepada Zainab, yang sanggup menyara pembelajaran Hamid. Dan boleh dikatakan beliau ni dia juga menyara keluarga Hamid. Setelah daripada itu, Hamid juga kehilangan ibunya yang tercinta. Dan pada akhir filem ini, orang yang dicintainya iaitu Zainab turut sama meninggal dunia. Jadi di sini kita boleh lihatlah bahawa Hamid ni dia seorang yang sangat sabar dan tabah dalam hidup, walaupun tanpa mereka yang dia sayang. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Adibah binti Gorimi, nama metri I20204714. Saya akan menceritakan pula antara nilai keburukan yang terdapat dekat dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni. Sebab apa? Kita perlu mengetahui nilai keburukan yang terdapat dekat dalam sebuah filem ataupun cerita tu. Sebabnya kalau kita dapat tahu sedikit sebanyak, kita akan cuba untuk menjaga dan menjauhi nilai-nilai yang buruk tu berlaku dekat dalam realiti kehidupan kita. Nilai yang pertama adalah menuduh dan memfitnah. Kalau kita dapat lihat dekat dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni, di mana berlakunya pertuduhan dan fitnah tu disebabkan Hamid yang telah selamatkan Zainab daripada tenggelam. Dan Hamid dia telah melakukan pernafasan tu dekat Zainab, sebabnya Zainab dia tak sedarkan diri. Ketika itu, ramai penduduk kampung yang melihat kejadian tu dan mereka merasa jijik dengan perbuatan Hamid. Lebih-lebih lagi, Hamid dengan Zainab ni bukan mahram. Tapi waktu tu niat Hamid dia hanya nak selamatkan Zainab. Jadi penduduk kampung kat situ telah menuduh Hamid dan fitnah Hamid ni tanpa usul periksa dan tanpa mengetahui punca masalah yang sebenarnya. Dalam Islam sendiri telah mengatakan bahawa dosa fitnah ni lebih besar daripada dosa membunuh. Sebaliknya, kejadian macam ni boleh diselesaikan dengan cara yang baik. Tapi sebabkan kejadian itulah, Hamid ni dia telah dijatuhkan hukuman untuk keluar daripada kampung tu. Nilai keburukan yang kedua pula ialah tak menceritakan hal yang sebenarnya ataupun berbohong. Di mana dekat dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni, Mak Zainab dia berbohong dekat Zainab yang Hamid ni nak jumpa dengan Zainab sebelum dia bertolak ke destinasinya. Mak Zainab ni beritahu dekat Zainab yang dia suruh Hamid tunggu Zainab. Tapi Hamid kata sebentar lagi kereta api dia nak bertolak dah. Tapi sebaliknya yang berlaku ialah Hamid ni dia memang nak jumpa dengan Zainab sebelum dia bertolak tu. Tapi Mak Zainab ni beritahu dekat Hamid yang Zainab tak ada dekat rumah. Jadi Hamid pun pergi dah daripada situ dan Zainab tak ada dekat rumah. Sebab apa Mak Zainab ni dia tak menceritakan perkara yang sebetulnya kepada Zainab. Sebabnya Mak Zainab ni tak nak Zainab ni pergi keluar cari Hamid. Tapi Zainab tak mengenalkan kata-kata mak dia. Zainab keluar juga pergi cari Hamid sebab Zainab tahu yang Hamid ni nak pergi jauh daripada situ. Okey, nilai keburukan yang ketiga pula ialah tak menjaga pandangan. Di mana dekat dalam filem ni kita dapat lihat banyak part-part yang tak menjaga pandangan. Antaranya ialah part Hamid dan Zainab yang seringkali bertentang mata apabila bertemu dan seringkali berdua-duaan. Sebagai contoh, Hamid dan Zainab berdua-duaan di pantai, bergelak ketawa dan bermain kejar-kejaran.
Dalam Islam sendiri amat menitik beratkan soal tidak menjaga pandangan dan batas pergaulan dan banyak lagi. Kerana apabila lelaki dan perempuan yang bukan mahram duduk berdua-duaan, yang ketiganya ialah syaitan. Sebab itulah dalam Islam amat mencegah kemungkaran seperti ini daripada berlaku, untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini seperti perzinaan dan sebagainya, yang boleh merosakkan masa hadapan seseorang, keluarga dia sendiri, dan memberikan impak yang negatif kepada masyarakat dan juga negara. Okey, part yang menarik yang saya suka dalam filem ni sebenarnya banyak, tapi antara salah satu part yang saya suka, okey, part ni korang kena sediakan tisu banyak-banyak supaya senang. Okey, part yang saya suka adalah waktu tu Hamid dah dihalau daripada kampung. Lepas tu kawan dia Saleh, kawan baik dia Saleh, pergi jumpa dengan Hamid, cakap mak dia sakit. Sebenarnya mak dia dah sakit lama, tapi waktu tu mak dia macam dah tak larat sangat. So kawan Hamid ni datang bertemu dengan Hamid dan bagi tahu mak dia sakit. Hamid ni pergilah kembali ke kampung dan terus pergi dekat rumah Zainab sebab ibu Hamid ni ada dekat rumah Zainab. Dan Hamid bawa ibu dia ni pergi klinik lah untuk cek apa yang terjadi kan. Lepas tu perjalanan Hamid ni dengan ibu dia naik kereta kuda. Okay, part ni sedih. Korang kena sediakan tisu, okay. Perjalanan nak pergi ke klinik tu lah. Dia naik kereta kuda kan. So waktu tu mak Hamid tengah bawa kereta kuda tu, tiba-tiba mak Hamid ni macam dah lemah sangat. Dan Hamid berhentikan kereta kuda tu. Waktu dia berhentikan kereta kuda tu, dia peluklah mak dia. Lepas tu mak Hamid ni keluarkan satu kain. Dalam kain tu ada emas banyak. Itu adalah hasil mak dia kerja di rumah keluarga Zainab. Bila ibu Hamid ni dapat gaji, dia beli emas. Lepas tu dia simpan emas tu sebab untuk simpanan mereka lah. Lepas tu dia bagi dekat Hamid. So dia cakap kat Hamid, dia kata ambillah emas, ambillah ni, dia kata gunalah sebaik-baiknya. Maksudnya dia serahkan segala-galanya yang dia ada kepada Hamid. Lepas tu dia macam waktu tu memang sedih sangat-sangat sebab dekat situ hanya mereka berdua je ada dekat tempat tu. Macam sunyi lah kan. Lepas tu kata ibu Hamid ni yang terakhir dia dah cakap jangan lupa doakan mak dan arwah ayah macam tu. Kata ingat Hamid, kamu tak akan seorang-seorang. Dia cakap macam tu. Itulah kata-kata terakhir ibu Hamid sebelum dia meninggal dunia. Dan akhirnya ibu dia meninggal di atas di tempat itulah di atas kereta kuda tu. Itulah kali terakhir kata-kata, iaitu ingatlah Hamid, kamu tak akan seorang-seorang. Jadi part itu sangat sedih sebab pengorbanan seorang ibu tu sangat bermakna. Sebelum dia meninggal, dia tinggalkan untuk anak-anak dia, untuk bagi senang untuk anak dia. Macam pengorbanan mereka ni tidak terbanding lah dengan apa yang kalau kita nak lakukan sangat, kalau kita nak balas balik memang tak terbalas dengan apa yang mereka beri dekat kita kan. Jadi itulah part-part yang sangat saya suka, sangat sedih, tapi banyak lagi part-partnya. Tapi itulah di antara salah satunya, iaitu kasih sayang seorang ibu kepada anak. Jadi itu saja. Kalau korang nak tahu part mana lagi yang sangat sedih, tapi korang kena tengok filem ni, wajib tengok. Kita teruskan pula dengan review yang terdapat dekat dalam filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni. Bagi saya filem ni agak kurang menarik sedikit sebabnya filem ni dia ditayangkan dalam bentuk warna hitam putih, iaitu tanpa warna lah kan. Seperti kita sudah maklum, kebanyakan filem ataupun cerita pada zaman dahulu ditayangkan dalam bentuk warna hitam putih ni kerana pada ketika itu kurangnya teknologi yang canggih untuk menghasilkan filem yang berwarna. Walaupun begitu, saya syorkan kepada semua untuk tonton filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni, walaupun ketika itu tak ada warna lagi filem ni, tapi banyak plot dan gaya bahasa
maupun pengajaran yang boleh kita ambil dari filem ni untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Dan kepada sesiapa yang sukakan bahasa Indonesia, filem ni memang sesuai untuk anda tonton kerana dekat filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni ditayangkan dalam bahasa Indonesia. Okey, untuk jaringan penambahbaikan untuk filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni, pengarah filem ni diharapkan selepas ini sama ada beliau nak keluarkan filem Di Bawah Lindungan Kaabah siri yang kedua ataupun beliau nak keluarkan filem-filem Islamik yang baru. Saya harapkan selepas ini babak-babak romantik dapat dikurangkan antara lelaki dan perempuan tu, kerana filem ini dia bergenre Islamik. Jadi tak manislah kalau banyak batas-batas antara lelaki dan perempuan tu kat dalam sebuah filem Islamik tu dia tak dijaga. Okey, seterusnya satu lagi cara penambahbaikan untuk filem ni ialah supaya suatu hari nanti kalau adalah Di Bawah Lindungan Kaabah ni siri yang kedua, harapnya filem ni ditayangkan dalam bentuk warna supaya dapatlah menarik lebih ramai lagi penonton. Okey, berapa bintang kami nak bagi untuk filem Di Bawah Lindungan Kaabah ni? Kami semua nak bagi 4.5 sebabnya filem ni banyak ada skin-skin yang romantik yang tak sepatutnya ada kat dalam filem ni. Sebabnya filem ni dah Islamik. Jadi skin-skin yang romantik seperti itu yang tak menunjukkan Islamik tu tak sepatutnya ada dalam filem tu.